Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang ataupun selamat malam. Saya mewakili Ketua Setuju NEDC 00088 bersama Fakhur Radi Razali dan saya Muhammad Azwan akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk peningkatan literasi pertanian dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Ini keberkesanan modul terbentuk dan pembangunan landscape. Okay, kami daripada Fakulti Pengajian Pendidikan UPM. Okay, this is ni. Okey, seterusnya. So landscape ni adalah satu bidang yang menggabungkan sains dan seni. Landscape bahasa perkataan land, landscape termasuk tanah dan pemandangan. Dan bermaksud bila digabungkan jadi kawasan pemandangan. So terdapat satu dasar yang telah diwatakan dalam undang-undang negara di mana panggil dasar landscape negara pada tahun 2019. Jadi daripada dasar ni kerajaan menggalakkan pembangunan landscape di taman-taman awam, di jabat kerajaan, prinsip kerajaan dan di perumahan persendirian, prinsip persendirian. Okey, kalau kita tengok mementingkan persekitaran. Landscape ni adalah satu aspek yang mementingkan persekitaran, menukumi struktur geologi tanah, flora dan fauna, corak aktiviti manusia seperti peladangan, tanah, perabatan, pengisian. So, interaksi antara sumber jadi dengan kepulauan manusia itu menukumi usaha mengagumi keindahan dan estetika, seni bina, keseluruhan ekologi dan sejarah satu kawasan. Ini adalah taklifan Jabatan Landscape Negara daripada 2011. So, bidang landscape ini telah mula mendapat perhatian yang meluas dari kalangan rakyat Marahan, rakyat Malaysia kerana ramai yang telah mula menetapkan hiasan pemandangan alam ni sejak bila? Sejak bermulanya pandemik lah. Kalau kita tengok daripada tahun ni ataupun tahun lepas, hujung tahun lepas, 2019, ramai yang cuba adapt ataupun mencuba ataupun membiasakan diri dengan norma baharu. Jadi dalam norma baharu ni kita tengok mereka bekerja pada rumah, bekerja daripada tempat yang lain selain daripada bilik pejabat mereka. Jadi di situ mereka perlu design mereka bentuk ataupun hiasi bilik-bilik mereka, rumah-rumah mereka, permis-permis mereka dengan satu konsep ataupun satu ruang yang nampak landscape dan boleh memberikan ketenangan untuk bekerja kepada mereka. So ramai tak tahu edible plants seperti salad yang boleh digunakan untuk keperluan dapur ni boleh juga digunakan untuk landscape kerana dia menaikkan seri satu landscape dengan kaedah penyusunan dengan konfigurasi yang betul, dia mampu memberikan nilai tambah kepada landscape. Jadi itu sebabnya penting menguasai literasi pertanian dalam bidang landscape untuk semua pihak. So landscape ni banyak jenis lah, banyak bentuk. Antaranya dia ada 3 jenis bentuk lakar dalam landscape iaitu perincian, skala dan ruang. Jadi ini landscape yang berbentuk kecil-kecil, skala yang kecil. Tempat dan skala kawasan kejiranan yang ini lebih besar skala dia, jadi macam bentuk taman perumahan, taman-taman awam dan sekali komuniti dan skala kawasan serantau. Jadi bentuk yang luas di macam skala mukim daerah, jadi itu landscape yang besar lah, skala yang besar. Jadi dalam landscape ni kita tengok banyak faktor yang dipertimbangkan, antaranya pemilihan tumbuhan itu sendiri. Kita tengok jenis-jenis tumbuhan yang diperlukan ataupun type of plants yang sesuai untuk ditanam. Dari untuk memahami type of plants tu, jenis tumbuhan kita perlu memahami taksonomi tumbuhan itu sendiri. Dia ada family dia, ada jenis dia semua. Dan kita tengok persekitaran landscape tu, kita tengok dia tema dia macam mana, kegunaan dia macam mana dan faktor-faktor lain lah seperti pencahayaan, jenis-jenis tanah, kawasan, tujuan, kos, pemeliharaan penyelenggaraan landscape itu sendiri. Jadi banyak lagi faktor-faktor. Ini antara faktor-faktor yang dipertimbangkanlah dalam pemilihan atau pembangunan landscape. Kalau tengok literasi pertanian tu, kita bermaksud yang paling mudah untuk orang-orang faham, celik pertanian kan. Jadi ramai telah sedar pentingnya pembangunan landscape. Jadi nak membangunkan landscape tu mereka kena tahulah sedikit sebanyak pengetahuan mengenai landscape tu. Apa yang ada dalam landscape tu, pertanian tumbuhan dia macam mana, itu kita panggil celik pertanian. Menambahkan lagi kefahaman tentang nutrisi pengeluaran makanan. Jadi antara kelebihan kita menguasai
kelestarian ataupun kelestarian. Literasi pertanian ni dia tambah kefahaman kita dengan nutrisi makanan kita, dan kadang-kadang dia memberi kelebihan kepada kerjaya. Setengah orang dia ada kerja yang bagus dalam bidang pertanian dan juga memberikan faedah, jadi tidak akan merosakkan alam sekitar. Jadi literasi pertanian ni konsep dia pengetahuan dalam pertanian yang memahami perkaitan antara pertanian dan alam sekitar, makanan, fiber dan tenaga haiwan, gaya hidup, ekonomi dan teknologi. Ini takrifan daripada American Farm Bureau Foundation for Agriculture. Kemudian kita tengok agriculture literasi pertanian ni, agriculturally related person who would understand the food and fiber system, and this would include its history and its current economic, social and environmental significance to all. Ini definition by Committee on Agricultural Education in Secondary Schools, 1988. Okay, kalau kita tengok dalam literasi pertanian kita ada 5 tahap yang telah digariskan oleh American Bureau tadi. Daripada nombor 1, kesedaran, kedua, penemuan, pengetahuan, analisis dan akhir sekali penggunaan. So ni tahap-tahap seperti taksonomi belum kan, dia ada tahap ni. Jadi literasi pertanian ni dia ada tahap dia macam ni. Okey, seterusnya model literasi pertanian ni memberikan tumpuan pada 3 pendekatan approaches. Yang pertama, pertanian diprogramkan, literasi pertanian emergent dan next one, kemampuan untuk berfikir secara kritis dan membuat penilaian tentang kesan pertanian kepada ekonomi, alam sekitar, sosial dan maupun geopolitik. Okay, objektif kajian ini adalah mereka bentuk landscape sains pertanian untuk kemudahan umat masyarakat satu lokasi. Kemudian membangunkan landscape sains pertanian bagi keguguran umat masyarakat. Yang ketiga, membangunkan modul landscape sains pertanian. Yang keempat, menilai keberkesanan modul landscape sains pertanian untuk meningkatkan literasi pertanian dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Iaitu metodologi. Ini metodologi kuantitatif. Kajian ini kalau kajian kuantitatif di mana melibatkan kaedah reka bentuk dan pembangunan landscape. Jadi kita buat satu landscape sebenar di rumah masyarakat dan juga membangunkan modul reka bentuk dan pembangunan landscape sains pertanian. Tujuannya adalah meningkatkan tahap literasi pertanian pelajar sekolah menengah. Terusnya selepas kita membuat modul tu, kita menilai modul. Instrumen dengan kesahan pakar, kita buat instrumen dan kita buat kesahan pakar. Kemudian kita buat elemen kesedaran. Dalam instrumen tu kita melibatkan elemen kesedaran, penemuan, pemahaman dan analisis dengan melibatkan 2 kali penilaian. Seterusnya kita dalam penyelidikan kajian ini membuat kajian terhadap pelajar tingkatan 3 sekolah menengah dan melibatkan analisis penggunaan software IBM SPSS Statistics. Okay, ini hasil dapatan kita telah reka bentuk. Ini reka bentuk dia, landscape sebenarnya di rumah masyarakat itu, dan kita telah bangunkan. Ini dia punya jadual kerja dia, target dia, dan memenuhilah objektif pertama dan objektif kedua iaitu membangunkan. Jadi dah siap. Ini adalah landscape sains pertanian yang telah siap lah. Okay. Kalau tengok hari ini berlaku dalam 2 tahun yang lepas. Jadi kalau kita pergi hari ini di Muhammad Syarif Pekalan Balat tu, dia dah lebih menghijau lah, dah lebih meriah kat sini. Okey, ini founding yang ketiga kita reka bentuk instrumen. Reka bentuk instrumen menilai keberkesanan modul ni, dan kita ni ada dapatan yang keempat, objektif yang keempat. Kita dapati tahap literasi sains pertanian ni daripada elemen kesedaran, penemuan, pemahaman, analisis tu berbeza mean dia sebelum dan selepas modul tu dijalankan dalam kalangan pelajar sekolah menengah. Kemudian kita buat analisis ni, kita dapati perbezaan ni adalah signifikan dan perbezaan ni adalah positif lah daripada yang rendah kepada tinggi. Dan perbezaan ni adalah signifikan. Kita dapati perbezaan ni adalah signifikan. Kesimpulannya, semua objektif telah dipenuhi. Reka bentuk dan pembangunan landscape disiapkan dan digunakan untuk kemudahan masyarakat dan telah digunakan pakai. Mereka dah berpuas hati, pengundi dah puas hati. Dan tahap literasi pertanian ini telah menunjukkan peningkatan daripada kita semua tadi, positif kepada minda meningkat, dan modul yang telah dibangunkan penyelidik ini kita dapati
meningkatkan pengetahuan generasi pertanian dengan lebih berkesan dan signifikan. Jadi kita telah uji untuk sekolah menengah, darjah tingkatan 3 sekolah menengah menggunakan modul yang telah dibangunkan, terdapati perubahan min tu semakin positif, perubahan tu positif dan perubahan tu adalah signifikan. Terdapati adalah signifikan. Jadi saya rasa itu sahaja untuk setakat ni. Daripada saya, Muhammad Azan dan penyelidik satu lagi, seorang lagi, Pak Radi Ghazali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks.